Hai murid-murid, selamat bertemu kembali. Oke, untuk pembelajaran hari ini, tajuk kita masih lagi kemahiran proses sains, yaitu KPS yang ke-7. Pada akhir pembelajaran ini, sepatutnya murid-murid dapat menyatakan kemahiran proses sains berdasarkan situasi yang diberi, yaitu menjalankan kemahiran proses sains menggunakan ruang dan masa. Untuk penilaian kali ini, jika murid-murid boleh menganalisis kemahiran proses sains untuk menyelesaikan masalah atau melaksanakan suatu tugasan, murid-murid layak dapat TP 4. Apakah aktiviti kita pada hari ini? Kelas, apa aktiviti kita pada hari ini? Boleh baca urutan nomor 1, 2, 3, 4 dan 5. Selanjutnya juga akan terangkan pada layar seterusnya. Murid-murid, fokus pembelajaran kita pada hari ini masih lagi tentang KPS, yaitu KPS yang ke-7 menggunakan perhubungan ruang dan masa. Kita ulang kaji sedikit, apakah definisi bagi KPS nomor 7 ini? Kemahiran memerihalkan perubahan sesuatu kejadian atau fenomena berdasarkan perubahan parameter. Perubahan parameter seperti lokasi, arah, bentuk, saiz, isi padu, dan berat mengikut urutan masa. Kelas, kita perhatikan situasi yang berkaitan dengan pengaplikasian KPS ke-7. Kita tengok dalam buku teks halaman 6. Kita memerhatikan perubahan ais krim selepas 20 minit. Apa yang perlu kita tengok ialah perubahan dan juga kita tentukan apa parameter yang berubah. Tengok, ais krim sudah berubah bentuk, saiznya juga mengecil. Di sini kita boleh lihat perubahan bentuk dan saiz ais krim dinamakan perubahan parameter. Kita boleh namakan bentuk dan saiz sebagai parameter. Sekarang kita tengok apakah perhubungan bentuk dan saiz ais krim dengan masa dalam penyiasatan di atas. Tengok. Apabila masa bertambah, bentuk ais krim menjadi tidak sekatah dan saiznya mengecil. Ini yang kita boleh lihat. Jadi, perhubungan ruang dan masa dalam situasi di atas adalah apabila masa bertambah. Bentuk ais krim menjadi tidak sekatah dan saiznya mengecil. Di sini ada disebut apabila masa bertambah, maksudnya pola masa itu bertambah. Apa yang kita perhatikan? Bentuk dan juga saiz ais krim. Perubahan bentuk dan juga saiz ais krim selepas 20 minit. Cikgu gunakan buku teks sepenuhnya. Kita tengok buku teks halaman 7. Aktiviti Ria, Do, dan Masa. Aktiviti ini mudah sahaja. Pertama sekali kita kena sediakan alat dan bahan. Mudah sahaja untuk didapati. 1 cawan tepung gandum,
150 ml air suam, 1 sudu kecil gula, 1 sudu kecil yeast, bekas plastik, pen penanda biru dan merah. Oke, langkah 1, kita masukkan tepung, gula, dan yeast ke dalam bekas plastik, kemudian aduk dengan menggunakan sudu. Aduk maksudnya kita campurkan. Kemudian langkah kedua, kita masukkan 150 ml air suam dan aduk campuran sehingga menjadi dough. Kita kacau sekali lagi sehingga air dan tepung bercampur menghasilkan dough. Langkah ketiga, ratakan dough di dalam bekas. Tandakan paras awal dough dengan pen penanda biru. Kemudian, biarkan dough selama 30 menit. Langkah terakhir, tandakan paras akhir dough dengan pen penanda merah. Kemudian, nyatakan parameter yang berubah dengan massa yang terlibat dalam aktiviti ini. Oke kelas, untuk langkah 3 dan 4, cikgu mahu murid-murid semua lakarkan pemerhatian. Maknanya ada 2 lakaran dough. Yang pertama langkah 3, oke, yang ada macamnya, yang ada tanda paras awal sahaja. Kemudian lakaran kedua seperti ini, ada tanda paras akhir dough selepas 30 menit. Oke. Maksudnya selepas 30 menit selain memerhatikan perubahan dough, kamu juga kena lakar perubahan tersebut. Oke. Kemudian jawab soalan ini, yaitu bagaimanakah parameter dough yang telah kamu kenal pasti berubah dengan massa. Oke. Maksudnya di sini kamu kena tulis perhubungan antara parameter dough dan massa. Oke, boleh rujuk slide sebelumnya. Oke, bagaimanakah cara menulis perhubungan? Ada tadi dalam muka surat, buku teks muka surat 6. Oke, setelah selesai menjalankan aktiviti dough dan massa tadi, sudah siap menjawab soalan yang diberi. Murid-murid boleh jawab soalan ini, soalan kebat dalam buku teks juga, muka surat yang sama, muka surat 7. Oke, Hafiz melepaskan belon yang ditiupnya ke udara dari tingkat bawah sekolah. Selepas 10 saat, belonnya menjadi kempis dan berada di tingkat 1. Apakah parameter yang berubah dengan massa? Oke, apa maksud soalan ini kelas? Baca dengan teliti, kemudian nyatakan apakah parameter yang berubah. Jawab nanti ya, kemudian tulis hubungan parameter tersebut dengan massa. Oke, seterusnya, untuk mengukuhkan lagi kefahaman murid-murid tentang topik hari ini, oke, boleh jawab soalan ringkas ini. Oke, salin dan jawab dalam buku tulis. Oke. Perhatikan gambar aja. Nyatakan corak. Nyatakan corak. Apakah perkataan lain bagi corak? Pola. Oke. Untuk corak ini ada 3 jawaban saja. Oke, sama ada bertambah, berkurang, ataupun tidak berubah. Oke. Kamu perhatikan dan pilih mana satu corak yang terlibat. Kemudian soalan kedua, ramalkan apa yang akan berlaku sekiranya lilin itu ditutup dengan bekas kaca. Oke, boleh jawab dalam buku latihan. Itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa buat dan hantar. Oke, hari terakhir
penghantaran kerja ialah pada minggu hadapan, 27, hari Rabu minggu hadapan. Okey? Mudah sahaja. Dan kamu ada banyak masa untuk siapkan semua aktiviti dan kerja yang diberi. Jika ada sebarang kemusykilan, boleh terus PM Cikgu. PDP kali ini sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi pada hari Jumaat ini ya. Untuk KPS seterusnya yaitu KPS 1.1.8. Mentafsir data. Bye.